apa yang ada pada hari ini, tuan muda, insan yang istimewa. Apakah yang dikatakan insan yang istimewa? Orang yang macam mana tuan muda? Orang yang menjadi kita ni. Hari ini kita insan yang istimewa ni, yang tak seberapa. Nak kata 20 orang, mungkin tidak. Nak kata 30 orang, mungkin tidak. Tapi insan yang terpilih, istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Dalam Al-Quran, kerjaan manusia adalah dalam agama. Mengikut cara sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak manusia hari ini dia rasa kejayaan manusia hari ini dalam dunia. Sebab bila kejayaan manusia dalam dunia ini, dia boleh mengeluarkan kata-kata yang kesat, kata-kata yang menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana duit ringgit. Duit ringgit 200,000 juta sanggup menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejayaan manusia hari ini kita nak ikut cara apa? Cara sahabat Rasulullah Muhammad. Kita nak ikut siapa lagi? Tuan yang mulia, saya bercakap pada diri saya hari ini, kita nak ikut siapa? Kita nak ikut siapa? Kita kena ikut cara baginda. Tak boleh lah. Agama ni yang last. Kalau kita tak buat usaha dakwah ni, jadi macam ni. Nabi dihina, dikeji, gemala kambing. Allah sendiri yang mencipta kita, bagi kita makan, bagi kita minum, bagi kita buang air besar, bagi kita buang air kecil, pergi berjalan, boleh jumpa isteri, boleh jumpa anak-anak, semua dengan Allah izin Allah. Kita duduk kat sini ya. Tapi kita datang hari ini, kita datang motor kita kata kereta yang boleh sampai, motor yang boleh sampai. Ya Allah yang boleh sampai. Kita bersangka hari ini Allah turun hujan, rahmat dia turun hujan. Mari panas sehari, tapi hari ini Allah Tuhan bagi hujan. Sebab Allah. Kita berinteraksi dengan keluarga kita, sebut dengan Allah. Cakap dengan isteri kita, anak-anak kita, Allah yang bagi kita makan. Allah yang bagi menyedapkan. Allah yang berikan kita makan hidang dahaga. Minum air, minum hidang dahaga air. Jadi kita nak ikut sahabat, kita kena kenal 6 sifat sahabat. Yang pertama apa dia? Saibah, toibah. Yang kedua, solat usul dan urus. Yang ketiga, ilmu dan zikir. Yang keempat, ikhlas muslimin. Yang kelima, ikhlasnya. Last sekali Allah kata apa? Dakwah dan tabligh. Dakwah dan tabligh ini yang paling hebat, yang paling mahal. Terajui yang syurga yang paling tinggi. Walaupun hari ini dakwah ni dipandang serong, dipandang hina oleh masyarakat hari ini. Kalau kita yang tak buat, Allah apa nak jadi? Kita mati nanti nak masuk kubur, kita nak jumpa siapa? Nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cakap apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah kata kepada dua perkara yang aku memilih untuk syurga, takwa dan akhlak. Allah kata dua perkara dalam masukkan kubur, iman dan amalan. Adakah iman? Saya ada iman, saya ada amalan, saya takwa adakah kepada Allah, akhlak saya adakah mulia macam mana baginda Nabi Muhammad SAW dan sahabat Rasulullah Muhammad. Sahabat pegang agama betul-betul, dia pegang agama. Dia kaya, juta, duit banyak, gedung, macam-macam ada. Tapi agama dia dapat, dia faham agama, dia buat agama terus sampai dia wafat, sampai dia mati. Merata dunia. Kubur sahabat-sahabat. Iman sebesar zarah tuan-tuan yang mulia. Bukan boleh beli dengan wang ini. Tuan-tuan tak ada iman yang ni, tuan-tuan main semayang ni. Tak ada. Orang yang waktu itu ada iman sahaja yang datang ke rumah Allah SWT. Walaupun dia tua, 50, 70, 80, tapi dia ingat rumah Allah kosong. Bukan rumah Allah nak pergi tua, tak duit. Baik duit RM5, RM10, dah. Percuma. Hari ini kita di Malaysia yang bilang rumah Allah dengan ada aircon, berbiji-biji. Dia tahu ni, tentu kira tengok. Nikmat Allah bagi kita ramai. Iman sebesar darah nak dapat dengan senang, tapi rumah Allah tak ramai. Syaitan kacau.
Tuan-tuan lalu, saya tuan-tuan Islam, termasuk saya sendiri. Hari-hari tuan-tuan pernah tengok kubur. Tuan-tuan pernah tengok kubur. Tuan-tuan pernah pandang kubur. Saya hari-hari saya tengok kubur. Wajib bagi saya tengok kubur. Kenapa saya tengok kubur? Saya tengok mereka. Hari-hari dalam kubur, mereka duk buat apa? Mereka duk nyanyi, duk menari, duk apa, disco. Tak tahu. Kesian dia. Hari-hari kena kodak di alam kubur. Di mahsyar lagi. Allah Akbar. Kalau kita tak betul-betul buat tuan-tuan, tinggal solat saja. Allah kata pada hadis, tinggal solat maghrib saja. Sengaja meninggalkan solat maghrib saja, kamu kufur pada aku. Saja ayat Quran maghrib, kamu kufur pada aku. Nanti di mahsyar Allah tak pandang kita langsung. Jangan lihat pipi kita pun tak tengok. Allah benar kau aib kita. Allah tak benar aib. Kita aib. Kita hisap. Apa yang kita buat di dunia ni tuan-tuan. Bila muda kita, remaja kita, sampai esok akan jadi video di sana. Allah pamerkan satu persatu di hadapan wajah isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Allah pamerkan satu persatu di masyarakat. Apa yang kita buat hari ini, macam mana kita mencucikan jiwa kita, raga kita dengan Allah SWT. Wahai manusia, datanglah pada aku, rumahku. Tapi hari ini kita cakap dengan kawan-kawan kita, tak apa, tak semayang, tak apa, tak solat, tak apa. Hantar apa, hantar fahamkan Allah, hantar Tuhan. Ambil tahu nasib aku masuk syurga, neraka ke apa ke. Termaktub dalam Al-Quran, termaktub dalam hadis. Barang siapa tinggal solat maghrib sengaja. Allah kata apa kalau kita solat maghrib? Segala solat kita qada. Masuk neraka jahanam. Solat tinggal qada pula. Abu Bakar dulu. Tetap kena. Kita siapa? Dalam Quran dah sebut, dalam hadis dah sebut kita siapa? Nak tentang hukum Allah SWT. Kita nak kerja, Allah bagi kerja. Kita nak gaji sebulan berapa ribu, Allah bagi kita sebulan berapa ribu. Kita nak enjin, Allah bagi enjin kepada kita. Oh tak apalah, aku buat solat untuk aku saja. Isteri aku dia nak pasal, dia nak buat tak ubat, anak aku nak buat tak ubat, cucu aku dia nak buat tak ubat. Dia pasal. Hujan sikit turun di langit, tengok design kan hujan main. Apa dia? Allah uji ya, Allah uji kita ya. Allah bagi hujan, Allah bagi angin, Allah bagi musibah di tempat tu. Asbab Allah bagi simpan musibah tu cukup ada sebab, bukan saja Allah bagi. Orang itu buat dengan Allah, barulah nak azan Allah Akbar, Allah Akbar, baru nak azan bukan kamu cempah semua. Sebab apa? Sebab kita ni. Bukan ada orang lain, kita yang buat. Walaupun dia baik, walaupun baik dia baru lahir, Allah kata dia ambil. Lepas itu dijan, lepas itu dibaling. Ibu yang dalam kandungan tarik. Kalau kita pijak, dia tak dosa, dia bayi dia benar dosa. Ambil, dia tak tahu dah syurga. Kita ni tuan-tuan yang budaya hari ni hidup di dunia bergolak kali. Ditipu oleh syaitan. Syaitan memakluki manusia. Boleh bercakap berkata-kata. Sebab apa? Sebab ringgit Malaysia. Kalau kita mati esok, duit kita ada 300 ribu, 3 juta dalam bank, kita boleh celak anda kita. Tak apa. Muka yang cantik akan dimanguk oleh ulat. Wajah yang handsome akan dimanguk oleh ulat. Perfume yang harga beratus-ratus ringgit sebotol akan dibakar kapal barut. Pakaian yang cantik, yang kot, yang pakai bol, bib jabat, kasut tajam, pucung, akan dipakai sehelai kain putih. Kereta yang mewah, Ferrari, Lamborghini, Alphard, Grandfire akan digusur dengan sebuah kereta jen jenazah. Ada pernahkah kita pijak dulu? Tak ada.
Saya cakap pada sana, adakah kita bijak? Adakah kita bijak zaman hari ini budak-budak mudi bijak tu? Pasal apa? Kita sebagai seorang bapa tidak pernah tegur mereka. Kita tidak pernah pergi tegur menegur. Satu hari kita nak tegur mereka. Hari ni anak-anak muda, hari ni anak muda bila dia ada handphone, bila ayah dah panggil dah, Mat, mai sak mat. Sagi. Mak dah panggil, Mat, mai sak mat, tolong mama sak, sagi. Sebab apa? Handphone. Yahudi menguasai manusia hari ni. Yang tipu dia. Sebab apa? Tak pernah berdegur. Anak kita buat apa yang nak buat, nak dia lantak dia. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita hidup di kubur ni, kalau kita berehat apa tak apa tuan-tuan yang mulia. Setak padu demi padu kehancuran badan kita tuan-tuan yang mulia. Macam mana tuan-tuan tengok, kalau kata daging lebih misi blender hancur macam tu lah kita tuan. Sebab tu saya kata tuan-tuan yang mulia, kita kena lihat hari dengan kubur ya Allah. Mereka buat apa ya Allah. Macam mana berada di dalam kubur ya Allah. Macam mana iman ku ya Allah. Adakah solat ku terima ya Allah. Kita bincang ya Allah. Adakah doa aku betul ya Allah. Adakah bacaan Al-Fatihah aku betul ya Allah. Ada kita bincang. Kita rasa kita solat hari ni. Solat hari ni habis ke habis. Habis solat semua habis dah. Semua habis dah. Allah tolong kita. Sof-sof kita yang penting adakah penting. Tengok sof kita. Dia tak penting. Ni. Akan dikira satu persatu solat kita. Rokok kita, sujud kita. Iktidal kita. Air kita. Semua akan dikira. Allah akan tanya satu persatu. Ni, kata iman. Betulkan sah. Hari ni manusia iman kata betulkan sah. Betulkan sah. Dalam saat Nabi setelah hadis apa dia? Bau-bau kita. Betulkan sah. Oh, tak tegur seorang ni, abang, minta maaf abang, kaki abang tak betul, ini abang mana? Lalu sama dengan yang beliau. Ayah, tergigil pula. Tak boleh tegur pun. Iman, habis amal sembahyang untuk apa? Iman. Nak ambilkan iman. Iman ni, mas sembahyang untuk apa? Nak sabar, kena sabar. Akhlak Nabi. Nak masuk syurga, macam mana ada akhlak Nabi Subhanahu Wa Taala. Mudah. Kita sendiri je membinasakan kita dengan bina Allah. Bukan orang lain. Tuan-tuan mati esok. Isteri tuan-tuan menangis. Berapa hari dia nak menangis tuan-tuan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Malaikat datang kalau kita tanya kita soalan kita. Dia nak tolong kita? Tak ada Tuhan. Tak ada. Dia nak kaya rumah kita tuan. 6 bulan, setahun, 2 tahun, habis. Hak muda tak lama orang kahwin lah. Itu orang kita ni, Allah Mu'alam. Itu pun ada juga yang nikah. Dapat pula suami pula yang bagus, yang tak bagus. Kita lebih bagus pada dia tak bagus. Dah nak. Oh, duduk bank. Pencen dia ada. Pencen dia ni ada. Laki dia pencen ada. Okay. Duit. Asal hidup 1000 tahun, boleh hidup 1000 tahun. Boleh hidup 500 tahun. Kita bukan sahabat. Nabi Nuh AS buat dakwah 950 tahun. Tapi berapa orang yang dapat dipilih? 950 tahun umur Nabi Nuh AS. Kita sampai 40, 50 pun dah kecil manis, darah tinggi, buah pinggang, semua ada. Allah uji kita. Allah uji lagi dan lagi. Sakit tapi tak mau juga mayang. Allah. Tak kesian kat diri kita ni. Sebab kita tak kesian dari isteri kita. Kita tak kesian kepada isteri dan anak kita. Tak apalah ambil pasal lah. Anak masuk neraka, ambil pasal aku nak masuk syurga. Tak boleh. Allah akan kira kita. Tarikh berapa bulan kita kahwin isteri kita? Tarikh itulah kita akan didik dak agama. Tarikh itulah kita akan didik dak akhlak. Tarikh itulah kita akan didik iman. Macam mana cara dapat iman? Cara dapat akhlak? Kita kena keluar dakwah. Wajib bagi kaum Adam keluar dakwah. Bukan sunat. Satu persatu Allah SWT tanya kita dalam kubur. Tak betul ke debu, pacok. Tanya lagi ke debu. Tak iman lagi, tanya lagi. Main lagi, tanya lagi. Tuhan, tengok kubur mari Tuhan, ya Allah. Aku, macam mana aku nak hadap, pernah dengar kamu, ya Allah. Aku duduk dalam kubur, ya Allah. Saya main macam raga, tiap pagi saya bersalam. Saya jumpa. Assalamualaikum ya ahli kubur.
Macam mana kehidupanmu di alam kubur, macam mana sisaan kamu dalam kubur, macam mana kamu nak jawab soalan penangguhan mangkir. Itu waktu tahap di alam kubur. Masyar, sirat, banyak ini. Kita nak ada satu step, bukan sikit. Sehari di dunia, 1000 tahun di sana. Sehari di dunia tuan. Tuan-tuan yang muda 1000 tahun di sana, tuan-tuan bayangkan. Terbalik. 1000 tahun di dunia, sehari di sana, 1000 tahun. 1000 tahun di sini, bayangkan. Atau hari di sana, 1000 tahun di sini. Bagi orang tengok. Boleh tak? Kali umur tuan-tuan 70, kali umur tuan-tuan 65, kali umur tuan-tuan 60, 65, 55. Cukup tak amalan kita? Allah Allah. Saya tanya, saya cakap pada diri saya sendiri. Saya tidak cakap pada saya cuma ingatkan. Kali umur tuan-tuan 70, ya lama dah duduk 70. Kali umur aku 65, lama dah duduk. Kali umur aku 60, lama dah duduk. Allah. Cukup dah iman kita? Allah kan. Saya cakap terang tuan, tak cukup tuan. Tak cukup tuan. Kalau saya kira calculation saya dengan hadis yang saya baca, tak cukup tuan, sahabat Allah. Sahabat Allah ini hebat. Di Malaysia ni, apa yang kita nak makan? Apa yang kita nak semua Allah bagi. Kita nak makan laksam, kita nak laksam. Kita nak makan laksa, semuanya ada. Kita tak ambil rusuk, begini tu buat. Bagi pekerja kita buat. Untuk bayang, kawan-kawan kita mungkin satu jari pergi Pakistan, macam mana dapat kehidupan mereka. Nak minum air padah yang baik, tuan-tuan. Budak-budak yang tak tahu apa minum air baik. Tapi agama mereka, macam mana dengan kita? Kita terlalu lemah. Terlalu kekayaan yang Allah SWT kat Malaysia itu lemah. Sebab tu agama dipermainkan. Saya bercakap atas pandangan mata saya dua melihat. Saya bukan kata tak payah tengok korban lain, tengok korban sendiri, tengok anak sendiri. Bila kita buat dakwah, kita tengok dia berjaya di dunia, dia berjaya, memang dia hebat, gaji dia ribu-ribu. Tapi kita bukan berjaya lagi, tak berjaya lagi. Sebab apa kita kamu tak berjaya? Kamu tak ambil agama, kamu tak akan berjaya. Tak akan berjaya, wahai anakku. Anak sulung berjaya, nombor 2 tak meninggal, nombor 3 berjaya, nombor 4 dia kamu tak berjaya lagi. Salah siapa? Salah saya. Gaji 5,000, 8,000 tak berjaya lah belum. Yang berjaya adalah apa? Keluar dakwah, ambil agama. Ini baru berjaya. Jaya agama, baru dia bawa isteri, anak-anak masuk kubur, jawab dengan benar dia. Allah, sehari tuan nak habis dah pagi, 6 pagi subuh sampai 6 petang. Lama tuan. Berodak kan tuan, nangis. Ayuh, apa ni, ampun, tak nak dah. Habis dah tuan. Habis dah. Sebab itu saya tadi tuan-tuan tadi, sebab solat 5 waktu di rumah Allah ni, kena betul-betul. Saya cakap, esok saya mati lah. Lepas ni saya cakap, bayar subuh, esok pagi saya tak nak. Sekejap, boleh jawab pada Allah. Tak lepas. Tak cukup lagi saya buat dakwah ni, tak cukup lagi. Banyak lagi saya kena korban, mujahadah lagi dan lagi. Jumpa manusia yang terpinggir. Jumpa manusia yang ada kalimah la ilaha illallah, yang masih terlalai dengan solat 5 waktu berjemaah. Banyak manusia yang terbalai. Yang memang sahabat-sahabat saya yang di Pakistan, sahabat-sahabat yang pergi luar negara, umur 70 pun pergi luar negara lagi. UK boleh pergi jadi kingdom lagi. Pak budak yang kita muda-muda macam ni masih giang, masih kuat, boleh angkat semua tangan kita, tak reti, tak boleh mujahadah, mereka boleh mujahadah. Sebab mereka nampak Allah bagi dia orang benda-benda yang baik, benda-benda yang boleh bawa mereka ke syurga. Tuan, kalau masuk neraka tu hari ni esok masuk syurga tak apa tuan. No, rendam tuan. Hari kalau rendam ayat timur, bakar timur tuang tu yang minum arak dia tuang itu ya timur tuan. Yang dengar azan, dia azankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tak mau main, dia titik yang timur dia tengok tuan, tuan bayangkan. Allahu Akbar, tuan ambil diri, jolok tengok, sakit tak apa tengok. Benda gendang, sakit tak? Sakit. Tapi kalau dia timur lekat di telinga kita, tak berhenti-berhenti.
Tuan bayang. Tuan ambil ayat panas, tuan minum tengok ayat panas. Tuan kalau minum. Di sana tuan macam tu kan. Lebih lagi dan lagi Allah bagi kita. Sesaat tupuk. Allah. Saya cakap ni gemai dan pecah ni. Takut azab Allah SWT. Suami kita meninggal, anak kita meninggal, isteri kita meninggal. Yang tidak pernah kita bagi agama pada mereka, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kita, isteri kita meninggal, hidup lagi kita berapa lama tu meninggal, tuan-tuan. Bila kita dengar benda-benda yang bayan yang macam ni, dia main, tuan-tuan. Ya, isteri kita ni, aku meninggal, dia duduk dengan aku berapa tahun. Hidupan dia dengan aku, tak sebab apa dengan agama. Macam mana nenek moyang aku dulu generasi dulu zaman dulu macam mana mereka terjawab agama. Sebab tidak datang dengan Allah SWT sehari orang waktu tak main di rumah, tak main mati. Tak main meninggal di rumah, main di rumah. Tak main rumah Allah SWT yang Allah cipta ni maligai ni. Allah bagi kipas kita, Allah bagi ekor bobi yang tak boleh. Betul bayang. Oh, apalah isteri aku mati kahwin lain. Bolehkah kita bina maligai juga? Boleh kita ambil panggil juga untuk isi anak kita, tuan-tuan. Barang siapa yang mendidik anak dah hafiz-hafizah, Allah akan mahkotakan mereka. Sebagai cahaya yang matahari yang berkilau-kilauan, lebih sinar lagi mahkota yang Allah bagi pada kita bila mendidik anak kita hafiz-hafizah. Tapi kalau kita tidak mendidik anak kita hafiz-hafizah, tuan tak boleh baca Al-Quran. Allahu Akbar. Alhamdulillah min zalik. Saya cakap pada diri saya sendiri, iman saya cukup lemah. Tapi saya bercakap ini untuk melembangkan agama Allah SWT yang suci. Suci ini kerja Allah Taala ni bagi suci kita, tapi kita membinasakan hidup kita dengan wang ini. Tuan-tuan bayang kalau berapa ni masjid ni soleh ni. Berapa orang yang main muka yang sama. Bayangkan tuan-tuan, macam mana kita nak masukkan kalau kita batuk, mainlah duduk juga dengan apa. Mainlah duduk juga dengan abah isteri kita, bawa mainlah duduk dengan abang. Tuan-tuan bijak dulu. Mak kita, ayah kita dah betul-betul tuan. Apa dia punya amalan masa dia hidup, yang kita hidup 10 tahun. Kita kena ada sifat kasih sayang dengan Allah SWT. Sahabat dengar Allah saja, Allah sahabat kita dengar nama Allah tadi. Malaikat dengar nama Allah saya ketak mengeletak di langit. Malaikat dengar nama Allah saja menggeletar di langit. 7 anak Allah SWT yang dicipta asbab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya Muhammad. Istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak nak nilai. Bercahaya yang lebih dahsyat daripada kita ni. Allah ciptakan dia daripada hujung rambut sampai hujung kaki cukup bercahaya. Sahabat nak tengok Nabi depan dia pun susah. Di tepi boleh tengok. Saya dengar sejarah Nabi. Sahabat-sahabat saya baca dalam hadis fadilah amal pasal Nabi kisah. Susah payah Nabi untuk tegakkan agama Islam. Dia tak boleh, kan? Saya sedih, saya menangis. Bila saya kenal hidupan saya bila manja sampai ke hari ini. Ya Allah, terima kasih sahabat-sahabat yang memilih hati. Ya Allah, kau pilih hati sebab sahabat aku tak sekiranya aku penuh hati hari. Baru aku tahu agama. Kalau aku tak keluar agama, aku tak tahu apa akan jadi pada aku. Ya Allah, aku mati di aku tidak ada kalimah la ilaha illallah. Setiap makhluk yang ada di muka bumi Allah, ciptaan Nabi, ciptaan Allah Taala yang binatang-binatang. Allah cipta kita ni, ada kita minta sipolan mati dalam kalimah la ilaha illallah, kita tak tahu. Dalam siapa tidak boleh ucap kalimah la ilaha illallah, pasti wajib masuk neraka jahanam. Kita tengok, kita solat waktu kita tak bagi Allah tengok muka kita ni. Macam mana muka kita hari ni akan nampak di bawah macam ni. Kita solat dengan waktu kita takut dengan Allah ni. Bagi dia tengok kita. Allah tengok kita. Allah sayang kita. Satu hari 70 kali Allah tengok kita. Setiap makhluk yang ada dalam muka bumi Allah ni sehari 70 kali Allah tengok. Apa yang kita buat? Kita tidur sehari berapa kali, kita semayang sunat berapa kali, kita bangun tahajud tengah malam. Allah kata berdatanglah pada aku waktu solat sunat tadi, jumpa aku. Wahai hamba-hambaku, wahai manusia yang aku cipta zaman ini, datanglah pada aku 2-3 pagi untuk solat tahajud, jumpa aku. Menangislah kamu pada aku.
Hari ini kita manusia tidak. Oh, dengan si Polan ni buat ubat ini, kita dapat ni. Walaupun di China, walaupun di India, sanggup pintu sana pun kita jumpa untuk sembuhkan penyakit anak-anak kita. Untuk anak-anak kita jadi pandai, berjaya di dunia. Pasal apa kita jumpa Allah dulu. Wahai makhluk manusia, datanglah pada aku, jumpalah aku. Merayulah pada aku, menangislah pada aku di waktu malam 3-4 pagi. Datang pada aku. Pernahkah kamu hidup 50 tahun? Pernahkah kamu hidup 60 tahun? Pernahkah kamu hidup? Pernahkah kamu datang tajuk pada aku? Kau tak pernah. Tersombong dengan Allah SWT. Kita lahanat Allah SWT. Sedangkan Allah tidak pernah aib hamba-hamba yang ada di muka bumi hari ini. Tahun 2022 tak pernah dia aib. Dan seterusnya. Tapi apa ini sombong dengan Allah. Sombong macam mana? Solat pun tak mau. Sunat telah lagi dah. Witir telah lagi dah. Kalau taubat, pernahkah hari kita buat solat taubat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak dia hidup sampai dia wafat, di solat taubat tak pernah. Pernah kali tuan-tuan seperti saya cakap dulu, pernahkah kita buat solat taubat? Allah Akbar. Ni saya takut. Takut kan? Kita sebab sahabat pun Allah, sahabat besar tau. Tinggi tau zaman Rasulullah. Pedang lepas orang takut tengok tau. Tapak pakai pun takut tau. Kita ni kecil je tau. Sebesar kuman lah kita ni. Kerdil lah. Baca pun tak betul. Kita saya cakap saya lah. Pasal aku tak, lepas tu saya tengok bila orang baca Quran, suara yang sedap, taranum yang cantik, bunyi saya kata, kenapa aku tak boleh jadi macam tu? Tak boleh baca tapi tak sedap tak boleh. Pasal apa aku tak boleh jadi macam tu? Kita diam. Kalau aku bawa kita sedap. Takut. Macam abang-abang, macam Pak Long, macam umurnya yang ada umur. Umat Naya dan Rahman, Allah bagi kita 60 hingga 70 tahun lagi. Umat-umat air zaman 60 tahun, 60 70. Barang siapa melebihi 70 adalah bonus bagi aku. Bonus baginya. Duduk macam tu lah. Tak ada paling kata, tahun ni tak naik, tak mau ubah tak mau ubah. Allah Allah. Tak bersolat tak? Nak sombong dengan Allah tak? Nak sombong dengan Allah tak? Tak mau solat juga. Tak mau bawa isteri juga. Tak mau bawa anak-anak juga. Datang rumah Allah SWT membenarkan masjid. Memasuki masjid yang tidak pernah hacas apa satu sen pun. Masuk je siapa-siapa pun. Datanglah pada aku, wahai manusia. Yang aku ciptakan 20 tahun hidup. Makan aku bagi, nak makan kek, nak makan apa semua. Aku bagi yang mewah banyak. Tak ada duit, aku bagi duit. Aku nak buat hampa ni bagi hampa lumpuh, nak bagi hampa Parkinson, hampa nak bagi hampa stroke. Bila lah besar aku boleh buat Allah kata. Tapi aku sayang kepada kamu, wahai manusia. Aku ciptakan kamu ni. Aku suruh kamu sebarkan dakwah ni. Jumpa orang, ketuk pintu. Demi pintu satu persatu. Barang siapa datang pada aku. Aku hampakkan sayap malaikat. Debu-debu yang melekat di seluruh badan. Diharamkan api neraka walaupun asapnya sekalipun. Orang yang mendengar dia mengetuk pintu ke pintu. Ini yang kita nak cari. Tapi hari ini manusia hari ini apa yang dapat cari tuan-tuan? Keseronokan, duniawi, kekayaan, kecantikan. Jual produk-produk, iklan dalam Facebook, tunjuk badan. Allah Akbar. Ustaz cakap, ustaz berceramah, ustaz berkata, ustaz bernasihat. Tak mau juga, nak buat juga. Ustaz suruh bagi ini, suruh cakap ni, jangan buat ini, jangan dedahkan pakai tubuh badan kita, jangan tubuh aurat kita. Untuk suami kita kaya. Pembuat juga. Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami, ya Allah. Siapkanlah kami, ya Allah. Kami jahil, ya Allah. Kami tak tahu apa, ya Allah. Kami bodoh, ya Allah. Hari-hari doa itu, ya Allah. Siapkanlah pada ibu apa. Datuk nenek moyang aku, ya Allah. Apa dia buat, ya Allah. Dalam kubur, ya Allah. Walaupun doa kita tu bahasa-bahasa Melayu, tak pandai baca bahasa Arab, kita doa, ya Allah. Ampun dosa aku, ya Allah. Ampunlah dosa nenek moyang aku yang terdahulu, ya Allah. Kesianlah pada mereka, ya Allah. Kesianlah pada aku, ya Allah. Kesianlah pada isteri dan anakku, ya Allah. Aku memberi kesenangan bagi satu tidak agama pada mereka. Ampunlah dosa-dosa aku, ya Allah. Itulah matlamat kita yang terakhir, tuan. Saya berpesan pada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan. Kembalilah kita. Kembalilah kita ke jalan Allah SWT. Usahalah kita.
Biarlah kita mati dalam kalimat la ilaha illallah dalam husnul khatimah. InsyaAllah tuan. Semoga apa yang saya cakap ni menjadi teladan dan pedoman kepada kita, terbentuklah akhlak kita, cara baginda Nabi Muhammad SAW sesuai dengan hadis sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.